Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada malam ini. Hari ini kita bersiaran lebih awal saudara. Maklum sajalah dalam musim-musim kempen ini, masa itu terlalu suntuk bagi saya. Jadi saya berusaha bagaimanapun untuk menemui anda. Sudah 3 malam lamanya saya tak memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita, ya saudara. Apa yang dialami. Dan apa khabar saudara Abu Samah? Moga anda sihat walafiat. Begitu juga dengan Cikgu Nur Syahri, saudara Fazli Yub, apa khabar sahabat? Saudara Puan Zai Ani daripada Papa Sabah. Bagaimana Sabah? Khabar-khabarnya bertambah panas di Sabah, ya. Abi Abi Nur, saudara Lan Basung, Waalaikumsalam. Saudara Rahman Yasin. Begitu juga teman-teman yang lain yang berkesempatan bersama dengan saya yang berada di Instagram. Begitu juga di TikTok. Cuma TikTok ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Maklum saja. Saya bersiaran hari ini dari Bagan Datuk. Kadang-kadang ada line yang okey, kadang-kadang tak okey, ya saudara Lambasung. Salam dari Padang Rengas. Bagaimana perkembangan di Padang Rengas? Sekarang ni chip dah tak ada saudara. Chip itu yang Muhammad Datuk Nuri Aziz tidak bertanding. Saudara Muhammad Zamari Zaman, saudara Puan Amimah Mokhtar, begitu juga Muhammad Zulkifli, Yaumon, saudara Azul Jalil, saudara Abdullah Hamid di Instagram, saudara Azli Ahmad di TikTok, saudara Wira, saudara Noah, Zack, ya, saudara SR, Cicak Robin, nama dekat TikTok ni macam-macam, saudara Azhar Parodoa, saudara Nazar K, Kamu Zaman, Muhammad Syarif, saudara Nazar, saudara Azul Jalil, saudara Abdul Hamid. Begitu juga saudara Mansur Arifin, saudara Yusuf Awang. Salam dari Tanah Merah, Kelantan. Saya baru balik dari Kelantan, ya. Saudara Salim Yasin di Melaka. Apa khabar orang Melaka? Begitu juga saudara Dedman, saudara Mus Ahmad, saudara Ramzul Zul, Syah Aidil di TikTok, saudara Adi Warna, Man Kidal, Rosli Bidi, Azmi Nordin, Hasnizam Nizam, Fadilah Abdul. Apa khabar anda semua? Terima kasih. Letih juga saudara. Sebenarnya saya baru saja pulang daripada Gua Musang. Perjalanan Gua Musang bukan dekat saudara. Saudara dapat lihat bagaimana saya berusaha untuk memaparkan gambaran bagaimana hari penamaan calon di Gua Musang, iaitu calonnya yang Muhammad Tengku Razali Hamzah. Malam semalam saya berkesempatan dengan beliau mengadakan temu bual bagi teman-teman yang berkesempatan. Jadi 2-3 malam lepas saya tak dapat memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara. Hari ini saya harus memberi, kerana terhutang lah. Saya terasa terhutang dengan saudara yang sentiasa bersama dengan saya, saudara. Jadi terima kasih kepada saudara Jamil Idris dan saudara Rio, yang walaupun saya tak menyantuni apa yang dikabarkan pada saya, tapi beliau tetap menghantar kiriman untuk memberitahu, mewawarkan kepada teman-teman kedudukan negara kita saat ini, saudara, musim-musim pilihan raya ni. Keadaannya, ya saudara. Baik saudara, hari ini hari Sabtu tanggal 5 November. Ia merupakan hari yang ke-963. Virus corona terus menyerang negara kita saudara. Menurut laporan saudara Jamil, peningkatan begitu ketara kemarin, iaitu 4,711 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan semalam 4,360. Banyak tu saudara. Sebab itu dalam musim-musim begini, musim suasana lembap, kadang-kadang kita mudah dijangkit sesama. Itu juga boleh dianggap sebagai virus corona ataupun COVID-19. Sebab itu saya selalu berpesan pada teman-teman, jaga diri anda, jaga kesihatan anda, jaga keluarga anda, saudara. Dan dari segi laporan saya dapat, terdapat sebanyak 10 buah negeri yang meningkat, saudara. Iaitu dan susut di 6 buah negeri. Selangor begitu tinggi, saudara. Amat menggerunkan. Terus mencanak daripada 997 dia naik 1100 dan semalam naik 1797. Warga Selangor harus berhati-hati. Saya jauh daripada anda. Saya sekarang ni berada di Bagan Datuk, Perak, ya saudara. Wilayah Persekutuan nampaknya ada susut sedikit kepada 616. Sabah terus meningkat 254. Pulau Pinang memang tak ceroy, terus 252. Perak ni loh. Perak ni mengerikan kerana angkanya peningkatannya begitu ketara sangat ni. Iaitu sampai ke peringkat 417 jangkitan di negeri Perak. Di negeri Sembilan naik juga 274, Melaka 172. Itulah 7 negeri yang ada peningkatan angka-angka lebih daripada 100. Lain-lain negeri nampak gayanya masih bertahan di bawah angka 100. Alhamdulillah,
Saudara, saya harapkan dalam musim-musim pilihan raya ini kita berkumpul, pastikan anda menjaga penjarakan sosial dan jaga kebersihan. Cik Puan Salmah, saudara Syam Fina di TikTok, saudara Ejiman, CEO Dadi. Sedap nama tu. Begitu juga saudara Bidi, saudara Hafiz, saudara Hamzah Abdullah di Instagram, saudara Norid Aisyah, Mak Jais Ibrahim, saudara Abu Bakar, Abdul Razak Abdul Rahman. Terima kasih. Begitu juga saudara Zakaria Hashim. Saudara, dalam keadaan begini, tetap meniaga. Saudara, saya sentiasa menggalakkan anda supaya berniaga. Sebab itu kalau anda mempunyai produk dan sebagainya, walaupun ada masa saya dapat siarkan, ada masa tak dapat siarkan. Jadi saya minta izin dalam masa 2-3 minit untuk menyatakan tentang dalam segmen e-commerce. Jadi kalau saudara yang punya produk, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Berniaga terus. Al-Azhar terus berniaga dengan setangih bakurnya dan parfum daripada Timur Tengah. Saudara, kalau anda tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Teman-teman di Lembah Kelang boleh hubungi Syauqi untuk mendapat bekalan buah-buahan di talian 012-357-5703 supaya buah-buahan tersebut terus dihantar pada anda. Dan jangan lupa makanan kegemaran saya iaitu popiah sira Lady Maria. Rangup, pedas, manis dan mengasyikkan. Harga murah. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan juga jangan lupa saudara yang nak berniaga boleh hubungi tim Nur Aisyah di talian 018-279-4288. Ada produk-produk kosmetik wanita serta makanan dan susu. Hubungi. Dan jangan lupa saudara, tokoh jamu kemaman sahabat kita saudara Zul. Dalam keadaan kita kempen dan sebagainya, saya terus berkempen lah supaya teman-teman jangan lupa kepada saudara Zul. Beliau memasarkan madu Al-Jabar yang dikenali sebagai madu lembah bukit untuk membantu membekalkan tenaga dan meningkatkan stamina, mencegah penyakit anemia kerana ia mengandungi zat besi, merawat alahan kronik ulcer perut dan berfungsi sebagai antibiotik serta melancarkan pernafasan. Juga New Fera iaitu minyak kelapa dara, membantu merawat masalah kulit seperti psoriasis, eczema, dermatitis, membantu menguatkan gusi melalui proses pengkumuran, juga membantu masalah stroke, angin ahma, menguatkan tulang, jadi kecil manis, darah tinggi, kolesterol. Begitulah keadaannya saudara. Saudara boleh hubungi saudara Zul di talian 019-917-0449. Jangan lupa tokoh jamu kemaman. Terima kasih saudara mencuri sedikit waktu untuk e-commerce. Seperti biasa saudara, sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu naluri kehidupan. Ini penting saudara sebagai jadikan jalinan kehidupan kita, sebagai panduan kehidupan kita saudara. Sebenarnya saudara, bagaimanalah rasanya bila menyesal itu timbul dalam hati seorang. Ia timbul kerana kehilangan ataupun terlepas sesuatu yang dirasakan sangat bernilai dalam hidupnya. Seseorang yang merasakan wang begitu bernilai, mereka akan menyesal apabila kehilangannya. Sebaliknya, bagi seorang yang lain, dia akan menyesal apabila terlepas solat subuh, kerana dirasakan solat itu sangat bernilai saudara. Jadi saudara, hal ini kerana penilaian ditentukan oleh faktor keimanan serta keyakinan seorang kepada Allah, malaikat dan rukun-rukun iman yang lain. Bagi Muslim sebenar, apa sahaja yang berkaitan dengan keimanannya dianggap sangat bernilai. Bila terlepas, terasalah kehilangannya. Saudara, jangan lupa solat saudara. Baik, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman daripada Tan Sri Osu Sukam. Katanya, andai kamu tidak memiliki etika yang baik, seharusnya diam itu jauh lebih baik buatmu. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman ini Mutiara Kata. Saudara, dan seperti biasa saya harus mengingatkan teman-teman juga pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara. Dalam saat-saat begini kita khawatir, kita bimbang kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh jadi muflis saudara. Ini yang ketakutan kita. Mudah-mudahan segalanya berjalan lancar, kita memperolehi pimpinan yang baru nanti tidaklah mereka sesuka hati berbelanja wang negara saudara. Itu peringatan saya. Tajuk bicara kita malam ini saudara, bahtera mula berlayar.
Bahtera bangsa, bahtera parti, bahtera sudah mula berlayar, saudara. Ya, kerana hari ini penanaman calon sudah pun berjalan lancar. Cuma nasib baiklah Dr. Wan Aizah, kalau tak beliau juga tak dapat jadi calon kerana tertinggal kad pengenalan. Baik, saudara. Sebelum itu, izinkan saya menyantuni pantun Pak Nazil. Pak Nazil ini kaya dengan pantunnya dari Perlis. Kata Pak Nazil, tanam turi tepi tebat, pokok kembung tepi titi. Menganggap diri terlalu hebat, rasa sombong menuan hati. Jadi kalau kita rasa diri kita hebat, maka kita akan sombong. Ya, saudara Haziq Afnan, saudara Simpul Kasih, dia berbinalah negara dengan baik, kata Simpul Kasih. Ki Rian, Hey Bob Azhar, Fazilah, Yahya Armin. Tambah Pak Nazil lagi, goreng kelisa, sambal kerang, sayur geti, lemak tegiri. Mengguna kuasa menjatuhkan orang, menunjuk hati, hitam berduri. Jadi kalau mereka yang berkuasa dan cuba untuk menundukkan orang lain dengan kuasa mereka, itu menggambarkan hatinya hitam berduri. Terima kasih pada Pak Nazil yang sempat mengantar kiriman sibuk-sibuk penanaman calon ini. Beliau mengantar daripada Perlis. Saya mendoakan agar Pak Nazil sentiasa sehat dan teruslah berkarya. Saudara, pencerahan saya seperti biasa, saya harus meneruskan bagaimana segmen saya satu-satu. Bagaimanapun, saya harus mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya, maka mereka harus bertanggungjawab setiap suntingan yang dilakukan ataupun tulisan yang anda hantar. Jangan menghantar tulisan yang boleh melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi, saudara. Jika anda lakukan, itu tanggungjawab anda. Ingat, saudara, ini pencerahan politik hanya sekadar memberi informasi. Kalau ada komen-komen dari saya, kita boleh berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya malam ini agak awal sikit. Mungkin teman-teman yang tak sedar. Sebab itu saya katakan like, share dan subscribe supaya dapat notifikasi saya. Cuaca sepanjang perjalanan saya tadi semalam daripada Kuala Lumpur saya pergi ke Gomusang, tak ada hujan. Cuma lewat dini hari, bukan lewat senja, hujan sikit. Dan sepanjang perjalanan tadi daripada Gomusang ke Bagan Datuk ini, saudara, nampaknya cuaca tidak ada masalah. Adalah mendung sana sini sikit, tetapi tidaklah mengganggu sehingga ada hujan lebat dan sebagainya. Mudah-mudahan cuaca terus terang benderang. Kita nak menghadapi dalam masa 14 hari dari sekarang, kita akan memilih pemimpin negara kita, saudara. Itu laporan kali cuaca. Bagaimanapun sesuatu yang tidak menyenangkan saya, walaupun hari ini Sabtu, tapi semalam kemarin saya menerima perkabaran apabila Bank Negara telah pun menaikkan OPR ataupun kadar semalaman berjumlah 25 mata asas lagi. Ya, ertinya sekarang ni sudah 4 kali ya, saudara, untuk tahun ini pihak Kementerian Kewangan dan Bank Negara menaikkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata. Kini sudah pun 2.75 mata. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahanlah segeralah diturunkan balik kerana ini menyangkut soal kehidupan rakyat. Apabila OPR dinaikkan, maka hutang kita dengan bank, dengan dia punya faedahnya tentulah naik, dan bayaran ansuran kalau kita dengan bank juga akan meningkat. Saudara, sekarang ni kali keempat ni berturut-turut tahun ni, saudara, bermula bulan Mei, Julai dan September, masing-masing meningkat sebanyak 25 mata asas. 3 bulan lepas ada 3 kali naik itu hari 2.50, tapi sekarang 2.75. Berdoalah, saudara, mengharapkan dengan pimpinan yang baru ini maka kita dapat mengusaikan segala masalah. Baik, saudara, kita masuk segmen politik. Sebab sekarang ni tadi telah pun selesai pendaftaran ataupun calon-calon yang nak bertanding. Cuma saya nak membuat penjelasan sedikit demi sedikit supaya anda faham. 220 bahagian, saya melihat bahawa calon-calon yang bertanding paling kurang pun ada 4 orang bertanding. Saudara, dan malahan ada juga kawasan yang sampai 10 orang seperti di Bagan Batu, Parlimen Batu di Kuala Lumpur, 10 calon bertanding. Ada 8, ada 7, 6. Begitulah meriahnya pilihan raya kali ini, saudara. Banyak yang bertanding dan rakyat boleh berpeluang mendapat pilihan siapa yang mereka rasakan sesuai untuk menjadi wakil mereka. Sebagaimana yang saya katakan, yang sering katakan, kita mengharapkan kehadiran kali ini ahli-ahli parlimen, mereka benar-benar mencerminkan sebagai ahli yang berhormat, yang mengutara permasalahan rakyat,
mengemukakan dan berbincang untuk mencari upaya bagaimana untuk menyelesaikan setiap masalah rakyat. Itu yang kita harapkan. Sebab itu saya amat gembira, mudah-mudahan saya melihat dari segi carta yang ada depan saya ini, mudah-mudahan calon daripada Shah Alam, iaitu saudara Syam Jalil, saya menyaksikan bahawa selepas penamaan calon apa semua, calon-calon yang bertanding menentang beliau bukanlah, saya tak nak sebut parti-parti mereka ya saudara, bukanlah calon-calon yang mempunyai kekuatan yang mutlak. Kerana kawasan di Shah Alam itu dulu diwakili oleh saudara Khalid Ahmad. Khalid Ahmad sudah berpindah ke Titi Wangsa. Jadi saya nampak peluang untuk saudara Syam Jalil begitu cerah. Sebab kali ini memanglah kita tidak akan mengutarakan janji-janji populis. Saya berterima kasih pada saudara Syam Jalil bila tidak menjaminkan atau menjanjikan sesuatu yang bersikap populis. Tapi melalui kebijaksanaan beliau. Sebab warga di Shah Alam itu warga yang terpelajar. Ramai orang yang adalah warga yang semi-urban ataupun ini kawasan kota saudara. Dan mereka mengharapkan hadirnya pemimpin yang boleh menyantuni permasalahan mereka di Shah Alam sendiri ya. Kalau kita lihat pencapaian dari segi pilihan raya 11 dulu tahun 2004, kemudian ada lonjakan kepada saudara Khalid Ahmad. Begitu juga sampai akhir sekali pada tahun yang lalu. Tapi kali ini saya melihat bahawa Parlimen Shah Alam akan menjadi satu contoh di mana bakal berlaku situasi longgakan sokongan dan pertambahan kepada calon-calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional. Sebab saya melihat dari segi data yang ada pada saya saudara, perubahan demografi Parlimen di Shah Alam dalam pilihan raya 14 dulu, pengundi Melayu 75% saudara. Sebelum itu 69, tahun PRU 11 66. Kali ini melonjak lagi dengan adanya pengundi-pengundi muda di Shah Alam. Dan kerana banyaknya parti yang bertanding, adanya Parti Keadilan, adanya daripada Pakatan Harapan, adanya daripada Bersatu, PN, adanya daripada Parti GTA. Saudara, bila 4 calon bertanding termasuk dari Syam, saya melihat bahawa faktor perpecahan undi warga bangsa Melayu nampaknya akan berlaku di Shah Alam. Dan seandainya warga UMNO di Shah Alam kekal dengan temponya, di samping dapat gamitan antara 10 ke 15% pengundi-pengundi muda, maka saya melihat bahawa ruang untuk saudara Syam Jalil boleh mencapai kejayaan. Itu yang saya nampakkan sekarang ni. Saya semogalah, sebab kita dahagakan kehadiran calon-calon untuk menjadi ahli parlimen yang akan membicarakan sesuatu soal rakyat saudara. Bukan untuk membicarakan soal diri. Kita dah lenjan dah 4 tahun yang lepas, parlimen jadi kandang sarkis. Hari ini saya yakin kalau orang macam Shah Jalil, Syam Jalil yang dapat mewakili rakyat di Shah Alam, tentulah masalah-masalah ekonomi dapat ditangani ataupun dijelmakan dengan lebih baik sebab latar belakang pendidikan beliau. Warga Shah Alam harus merasa bangga kerana kali ini ahli parlimen beliau adalah seorang yang berkelulusan terlalu tinggi, iaitu daripada Universiti Harvard di Amerika. Orangnya baik, orangnya hemah, anak muda yang punya potensi masa depan. Saudara, jangan marah saudara daripada parti lain. Saya nanti korang selalu kata mengatakan saya berkempen. Tidak, saya menyatakan realitinya. Dan saya melihat sesuatu berlaku yang agak memeranjatkan kita, tapi inilah politik saudara. Kita ketepikan cerita Syam Jalil, bahawa apa yang berlaku di Tumpat, Kelantan, bahawa Barisan Nasional bersetuju menerima kehadiran mantan ahli parlimen Tumpat, Datuk Cik Abdullah Maknawi. Beliau merupakan calon PAS dulu dan mengisyaratkan keluar daripada PAS kerana kegagalan menangani muafakat nasional, dan beliau pun telah pun tidak diturunkan bertanding. Akhirnya Yang Berhormat Datuk Ahmad Jazlan Yaakob selaku Ketua Perhubungan UMNO Negeri Kelantan mengambil kesempatan untuk menerima Datuk Cik Abdullah. Mungkin orang tak tahu, saya baru balik dari Kelantan. Memang Datuk Cik Abdullah ini dikenali oleh warga Tumpat dan beliau sentiasa meletakkan kepentingan rakyat mengatasi kepentingan dirinya.
Sebab itu beliau berusaha bermati-matian kalau boleh untuk mengekalkan muafakat nasional. Tapi apakan daya, beliau hanya 2-3 orang saja dalam PAS dengan pimpinan yang lain tidak bersetuju. Akhirnya muafakat nasional sampai ke penghujung jalan. Saudara, saya melihat terus terang saudara bahawa apa yang berlaku di tempat ini satu kejutan dan juga satu pembaruan politik. Bahawa UMNO boleh menerima calon daripada PAS. Malahan PAS juga boleh menerima calon dari UMNO. Cuma bezanya yang ini kita melihat permata yang diketepikan oleh PAS. Macam Cik Abdullah, Cik Mat. Tak ada rekod yang tidak baik. Tak ada rekod yang menggagalkan impian rakyat. Cuma beliau dilihat seorang yang begitu tega untuk mempertahankan muafakat nasional. Tapi akhirnya kecundang apabila beliau disingkirkan. Saya rasa begitulah keadaannya. Dan sebenarnya sekarang ni, selain daripada cerita Cik Mat ni, saya juga melihat masalah besar yang dihadapi oleh UMNO Barisan Nasional apabila kita mengenalkan ataupun menurunkan calon-calon muda. Sebagaimana yang saya katakan saban malam, berbulan-bulan dulu, kita perlu melakukan islah dalam kepimpinan. Sekarang ini, wolot-wolot yang orang lama dalam UMNO, yang mereka memang berharta, punya wang dan sebagainya, nampaknya sekarang ni saya rasa tak sepatutnya mereka bersikap sebagaimana yang mereka lakukan. Contoh apa yang berlaku di Perlis. Apabila Datuk Seri Syahidan Kasim dah bertahun, dah 5-6 penggal jadi wakil rakyat. Nak kata kaya dah. Macam-macam, nak kata tak pernah jadi menteri, dah jadi menteri besar. Tapi bila parti mau merubah, mau melakukan islah dalam kepimpinan, mau meletakkan calon muka baru, saudara, maka beliau merasakan bahawa dirinya masih nak lagi jawatan. Inilah saya katakan, sampai bila anda nak melongkat langit? Takkan tak ada orang lain. Jadi apabila beliau tidak diturunkan oleh Presiden Parti Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, maka ini Syahidan mengambil keputusan keluar daripada UMNO dan menyertai Perikatan Nasional. Memang kita dah jangka dari dulu lagi. Inilah antara spesies yang kenapa beliau disingkirkan. Beliau tidak ditandingi lagi kerana kita merasakan ada berlakunya pengkhianatan terhadap parti. Malahan beliau telah pun berkhidmat sekian lama, bukan tiada jasa. Kita menerima, UMNO mengenang jasanya, dan UMNO mengharapkan agar beliau mendidik apa yang berlaku di Ketereh. Bagaimana UMNO menurunkan calon puteri. Jadi Datuk Tan Sri Anwar Musa menganggap calon puteri UMNO itu seperti anaknya dan perlu diberi peluang. Jadi Tan Sri Anwar Musa berlapang dada, berjiwa besar, beliau hadir untuk memberi sokongan, dan sepatutnya begitulah. Ini perjalanan dalam politik adalah satu perjalanan yang panjang, bukan satu perjalanan yang sekadar untuk suka-suka. Ini soal perjuangan, saudara. Bila kita menyentuh soal perjuangan, dia mesti ada pengorbanan dan tidak boleh meletakkan kepentingan diri mengatasi segala-galanya. Ini yang selalu saya terangkan agar warga UMNO khususnya dalam usaha pimpinan melakukan islah dalam kepimpinan, mereka harus menerima. Ya, saudara Rosli Bidi, Khalid Samad. Ya, saya kadang-kadang terlajak. Nak lajulah saudara. Maklumlah letih juga saudara. Jadi sekarang ni saya rasa kecewa lah melihat adanya, ini yang saya selalu sebutkan, pimpinan dalam UMNO pun ada yang tak betul. Mudah-mudahan sekarang ini apabila koreksi ataupun satu pembetulan cuba dilakukan untuk UMNO memperbetulkan kembali agar pemimpin atau mereka yang mewakili UMNO ini benar-benar berjuang untuk rakyat. Sebab itu saya amat berlapang dada dan suka mendengar kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia telah pun memberi peringatan kepada setiap calon-calon, seandainya mereka dipilih oleh rakyat sebagai wakil rakyat, sebagai ahli parlimen, sebagai pemimpin bagi kawasan anda, mereka tidak lagi diizinkan untuk bersikap besar kepala. Kita akan dapat melihat saudara, andainya UMNO Barisan Nasional diberi kesempatan untuk merubah segala kepimpinan ini dan menguasai anjung kuasa di Putrajaya, kita akan melihat satu bentuk kepimpinan baru yang tidak lain tak bukan hanya semata-mata untuk rakyat. Saudara Zulkifli katalah, saya penjilat ke apa katalah, tak ada masalah bagi saya. Saudara, memanglah anda mungkin bukan daripada parti UMNO.
Saya bukan penyilat, saya menyatakan yang benar. Sebab itu saya kata, ya, Zulkifli, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan kita jangan melakukan serangan peribadi. Kalau anda melakukan serangan peribadi pada saya pun boleh melakukan serangan peribadi pada anda. Begitu juga pada pemimpin anda. Saudara Idris Syahidan dah tak relevan. Sebab saya melihat bahawa memang pun dah usia begitu. Sudahlah. Saya bercakap berkali-kali pada mereka, sudah masanya untuk mereka berundur dan memberi kesempatan pada pimpinan yang muda. Sebab ini kali ini sekitar dalam 80% muka baru. 5 malam dulu ada kalangan teman-teman, pelayar bertanya pada saya, mana adanya 70%? Sebab masa itu diturunkan senarai nama-nama dan sebagainya. Tapi selepas hari ini, pencalonan dibuat, ternyata bahawa sekitar 80% muka-muka baru yang ada dalam UMNO. Jadi saudara jangan marah pada saya lah. Saya bukan nak menjilat siapa, saya bukan nak memboleh siapa, saya menerangkan apa yang dialami oleh UMNO. Saudara Zulkifli ke apa ke nama anda, terpulanglah. Saudara nak benamkan siapa pun, itu urusan anda. Kalau anda berkemampuan, lakukan. Sebab negara kita ini negara demokrasi. Siapa saja berhak untuk memilih pemimpin mereka. Saya cuma sekadar memberi penerangan, tidak lebih daripada itu. Dan saya pun tidak menyerang parti-parti lain. Cuma kadang-kadang saya bersimpati juga apa yang dilakukan oleh pimpinan. Macam saya bercakap terus terang. Sekarang ini untuk nasib mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, saya bersimpati dengan beliau. Kerana beliau hari ini pergi ke sini orang tak terima, pergi ke sana orang tak terima. Saya ibaratkan seperti kupang tenaga. Saya tak adalah kata lebih teruk daripada itu, saudara. Tapi ini realitinya. Kita harus menerima realiti dalam politik ni, saudara. Jangan saudara berandaian, hendak kawan ini. Memanglah kadang-kadang apa yang kita hajatkan tidak dapat keizinan, jangan kita serang orang. Kita berusaha untuk memperbaiki. Kalau anda mempunyai calon yang baik, berusahalah untuk berkempen. Turunlah ke gelanggang. Tapi anda tidak bolehlah membuat satu kesimpulan untuk keseluruhan. Itu bagi saya tak betul. Saya rasa elok dia dihayati satu persatu, saudara. Tidak lebih daripada itu. Jadi saya memberi pencerahan ini bermatlamatkan agar warga kita faham. Kenapa macam Datuk Seri Syahidan Kasim digugurkan dan tidak dipilih. Kita mengharapkan dia akan membimbing yang baru, Razabil, anak muda. Sepatutnya begitu. Tapi tidak, beliau memilih untuk bertanding atas tiket sebagai Parti Perikatan Nasional. Silakan, tak ada masalah. Inilah juga muka-muka yang seandainya kalaulah berlaku sebagaimana ini pilihan raya 14 dulu, inilah juga calon-calon yang akan melompat seperti katak. Itu keadaannya. Saudara nak marah pada saya, marahlah. Saudara. Dan beliau digantikan oleh saudara Rozabil Abdul Rahman, merupakan Ketua Pemuda Bagan Arau dan bekas Presiden Persatuan Bola Sepak Perlis. Ada jasanya, ada dia punya sentuhannya untuk anak muda. Saudara. Dan saya yakin saudara Rozabil mampu untuk mempertahankan kerusi Parlimen di Arau untuk UMNO Barisan Nasional. Saudara. Cuma yang saya agak kecewa, kerana ada lagi seorang tu dah tua, dah cukup lah. Saya kenal baik. Beliau merupakan mantan sisa politik pada Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi. Kemudian dilantik dan dapat dipilih sebagai ahli parlimen, bertanding di Padang Besar. Kemudian dilantik sebagai Timbalan Menteri Komunikasi. Bagi saya lah, apa lagi yang anda mahu? Kejayaan ataupun pencapaian, achievement anda dalam politik. Sudah mencapai jadi Timbalan Menteri. Masih tak cukup lagi. Kenapa begitu? Sekarang ini kita mahu melakukan perubahan kepimpinan. Sebelum ini anda juga menyatakan perlu UMNO melakukan perubahan. Dah dibuat oleh Presiden, anda pula menentang. Jadi nampak bahawa anda mementingkan diri anda, bukan mementingkan parti. Sebab itulah saudara Zaidi Zainul memutuskan untuk bertanding bebas. Saya amat kecewa apabila adanya wakil-wakil rakyat daripada UMNO, bila tak terpilih, dia memilih untuk bertanding sebagai calon bebas. Ini bagi saya satu protes. Sepatutnya dia harus berlapang dada menerima kehadiran adik-adik yang baru yang dibentuk. Tambah-tambah lagi, yang diturunkan bertanding di Perlis bukanlah calon-calon orang, bukan kaling-kaling. Iaitu Ketua Pergerakan Puteri. Seharusnya dibentuk, disantuni, dididik, dipupuk agar
beliau satu hari nanti, Datuk Zaidah Zarif ini boleh menjadi pemimpin wanita yang hebat. Kita sedang mengalami satu dimensi baru dalam politik. Sebab itu saya lihat parti-parti pembangkang pun sama juga. Bukan hanya UMNO saja melakukan pemilihan begitu, parti-parti keadilan misalnya juga melakukan salinan wajah-wajah baru. Begitu juga saya melihat, cuma yang tak nampaknya Perikatan Nasional. Memang pun Perikatan Nasional nak tarik macam mana, sebab kebanyakan ahli-ahli atau pimpinan dalam Perikatan Nasional adalah mereka merupakan bekas-bekas ahli parlimen yang melompat daripada UMNO, yang melompat daripada keadilan. Itu urusan mereka lah, saya tak nak campur. Tetapi saya melihat apa yang dilakukan oleh Parti Keadilan, apa yang dilakukan oleh UMNO, ini melakukan satu penggubaran, satu bentuk baru untuk menyalin ataupun menggantikan pemimpin yang lama. Bukan kata yang lama tak bersetuju, bukan yang lama itu tak baik. Ini adalah bagaimana kata Presiden UMNO, Datuk Zahid, dia kata kita mencari yang terbaik di kalangan yang baik-baik. Itu saja. Dan yang anda nak merajuk, nak meraban apa hal? Sampai ini nak tutup ini bilik gerakan, bawa turunkan bendera, ini bukan sikap seorang pejuang, ini bukan sikap sebagai seorang ahli parti yang menghayati perjuangan. Apa yang berlaku, cuma saya bersyukur semalam nampak rayanya bila diumumkan calon-calon yang akan diturunkan, contohnya bertanding di Greek, itu Ketua Pergerakan Pemuda, melalui ada protes, tetapi malamnya saya nampak sudah pun bercantum semula ketua bahagian, pimpinan UMNO di bahagian Greek menerima dengan baik kehadiran Ketua Pergerakan Pemuda, dan insya-Allah beliau boleh meneruskan apa yang dilakukan oleh Datuk Hasbullah. Allahyarham Datuk Hasbullah banyak berjasa di bahagian Greek, tapi nak buat macam mana, ajal sudah sampai, beliau meninggalkan kita sebelum musim pilihan raya. Jadi perlu dicari satu pengganti yang dari segi pimpinan UMNO merasakan eloklah dihantar Ketua Pergerakan Pemuda supaya perjuangan itu dapat diteruskan untuk membina. Sebab Greek pun memerlukan sentuhan. Yang penting sekarang ni rakyat-rakyat Greek, kerana kita akan menghadapi saudara masalah hilang pekerjaan, masalah ekonomi yang merudum, saudara suasana yang tidak menentu. Mungkin masalah harga barang makanan yang meningkat. Kita memerlukan pemimpin yang muda-muda supaya mereka dapat mencerna, menjana sesuatu yang baik untuk rakyat. Kita santuni, saya tak pernah marah pun kalau yang datang daripada Parti Keadilan pun, yang muda-muda, teruskan, tak ada masalah. Jadi kenapa anda nak marah apabila saya menyantuni calon-calon daripada UMNO? Itu saya rasa kita harus berlapang dada. Kita harus menerima hakikat. Saya orang UMNO, tentulah saya akan memuji calon saya, tentulah saya akan berusaha untuk melihat calon-calon daripada UMNO menang. Tapi anda nak marah pasal apa? Itu masalahnya. Saudara Zauk Fafwa ni anda nak marah, hal lah. Saya tidak berhasrat untuk menyingkirkan anda daripada wall saya. Bagi saya, prinsip kita saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Tapi jangan tanamkan kebencian. Kita warga cinta damai. Kita bukan menyemai kebencian sesama kita. Kita harus menyantuni. Kalau dia tak baik, kita bagi teguran. Sekarang ni, saat ini, macam Datuk Zia Ahmedi, beliau adalah Presiden UMNO. Dia menerima jawatan dalam era demokrasi. Macam mana pula kita nak nafikan? Mungkin anda bukan daripada parti UMNO. Sebab itu anda cuba nak menyerang apa Presiden UMNO. Dan wajarlah ahli-ahli UMNO mempertahankan beliau. Jadi itu keadaannya saudara. Ponorogo hendak BN gagal agar boleh bergabung dengan PKR Raja. Tak ada. Saya tak ada. Sebentar lagi saya akan bagi penjelasan saudara. Saudara akan terkejut. Politik ini dinamika sikapnya. Dan setiap pemain itu mesti licik. Saudara menuduh bahawa Raja Rasuah, masa mana kata Raja Rasuah? Masih lagi kes berjalan. Saudara mengujukkan sesuatu persepsi. Kita tidak mau bercakap soal persepsi, kita bercakap soal fakta hari ini. Jadi saudara bila tuduh orang ni rasuah, itu macam apa yang dilakukan, saya tak maulah macam Dr. Mahathir lah. Orang ni tak betul. Akhirnya di mana dia? Saudara. Saudara nak sokong KJ, terpulanglah. Tak ada masalah. Datuk Seri Presiden pun menurunkan KJ untuk bertanding. Besok 6 bulan nanti anda nak sokonglah. Apa jadi masalahnya? Sekarang ni kita sedang berhadapan dengan pelayaran untuk mengemudikan Batul UMNO supaya kita dapat menang dalam pilihan raya. Jadi nak marah pasal apa? Zulkafar. Anda nak marah pasal apa pada Presiden UMNO? Hormatilah prinsip demokrasi.
Dia masalahnya kalau kita tidak menghormati prinsip demokrasi, selagi itulah kita tidak boleh menerima hakikat. Susahlah macam ni. Kalau demokrasi, ahli-ahli UMNO dah pilih beliau sebagai presiden, terimalah. Nanti selesai saja pilihan raya, dalam tempoh 6 bulan, ada pemilihan, anda nak sokong, sokonglah. Tapi saya tak bersetuju apabila kita melakukan serangan bercorak peribadi. Ini persoalannya, saudara. Jadi, saudara menggunakan media sosial ini menyerang peribadi. Tak setuju. Saudara Zarul Tan Abdullah. Itu juga bagi saya kata Datuk Najib tak berasuah ke apa. Itu bagi saya berapa kali saya beritahu kepada anda. Apa yang berada di mahkamah, jarang saya nak sentuh. Tapi kalau mahkamah memutuskan, kita kena terima. Itu saja. Tapi janganlah orang kata, orang yang dah jatuh itu, kita pijak lagi, kita malukan lagi. Itu bukan budaya bangsa kita. Budaya bangsa Melayu ini menyantuni semua masalah itu secara harmonis, saudara. Ini yang perlu dilihat. Jadi jangan kita melihat orang dah jatuh, kita pijak lagi. Tak baik. Biarlah dia dengan keadaannya. Selalu saya mengatakan, tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Jangan selalu tuduh sana, tuduh sini, buat persepsi yang bukan-bukan. Terpulang, anda mungkin bukan daripada parti UMNO. Mungkin anda dari kalangan anak-anak muda. Yang saya rasalah, saya nak menyantuni anak-anak muda supaya mereka juga, saya bukan nak mengajar ya, saya boleh kalau boleh izinkan saya memberi penjelasan supaya anda adalah pimpinan masa depan. Saya nampak dalam TikTok ni ramai anak-anak muda, ya. Latar belakang ada, bukan tak ada latar belakang yang baik. Ada juga kelulusan daripada Menara Gading. Anda adalah pimpinan masa depan. Kenapa harus kita mencemarkan masa depan kita dengan terjebak dalam sikap yang tidak matang dalam berpolitik? Saya ayuh saudara nak berpolitik, mari. Rasa saudara nak sokong DAP, sokong. Rasa saudara nak sokong Khairi Jamaluddin, sokong. Rasa saudara nak sokong Parti Keadilan, sokong. Tak ada masalah. Saya juga tidak ada masalah dengan semua teman-teman saya yang bertanding. Saya tak marah siapa saudara Mazlan. Saya rasa ada satu ini berterusan. Masuk cerita Ponorogo. Bagi saya sudahlah. Kita hentikan polemik yang tidak menguntungkan. Hari ini saya nak memberi penjelasan tentang apa yang kita alami sekarang ni. Saudara, macam mana saya katakan, menyampuri urusan orang, tak tahulah. Saya tak tahu apa matlamatnya apabila Tuan Mahathir menegur. Dia kata bahawa UMNO tak sepatutnya menggugurkan pemimpin-pemimpinnya dan menggantikan yang baru. Saya pun tak faham apa maksudnya. Apa maksudnya begitu? Memanglah dia matlamatnya lain, tak ada nak membunuh UMNO. Jadi menghuru-harakan suasana. Jadi saya haraplah apa yang dilontarkan pandangan oleh Tun Dr. Mahathir itu kita dengarlah bagai angin berlalu saja. Memang sebenar tidak dinafikan bahawa dalam pilihan raya kali ini UMNO telah pun menggugurkan sejumlah 13 ahli parlimen yang dulu dipilih sebagai ahli parlimen, walaupun mereka ada yang jadi ketua perhubungan, ada yang menjadi ketua bahagian, kerana UMNO sedang melakukan islah dalam kepimpinan. Saudara, contoh bagaimana, tapi mereka yang ada berlapang dada tu alhamdulillah. Contohnya macam Tan Sri Anwar Musa, dia menerima bahawa beliau tidak dipilih kali ini dan dia berusaha untuk mendidik putrinya, itu putri UMNO bagian ketereh untuk menjadi wakil yang baik. Mungkin dengan bimbingan pengalaman beliau sebagai mantan ahli parlimen itu, maka calon Majwani itu mungkin dapat menjadi ahli parlimen yang baik untuk negara dan untuk rakyat. Begitu juga saya melihat bagaimana Tan Sri Noh Omar. Tan Sri Noh Omar bukan kaleng-kaleng, beliau adalah ketua perhubungan UMNO Selangor. Tapi sikapnya berlapang dada. Mula-mula memanglah marah, saudara. Sebab dia merasakan dia nak bertanding lagi. Tapi bila sampai masanya anda diundurkan, maka dia berlapang dada menerima Datuk Habibah, itu ketua wanita di Tanjung Karang. Alhamdulillah, tak ada masalah. Cuma yang kita katakan bagaimana macam Datuk Sri Shahidan Tan Kasim bertahun-tahun beradalah UMNO. Memang kita tahu sewaktu beliau menjadi ketua UMNO, ketua perhubungan UMNO Perlis, apabila diadakan mesyuarat bahagian tu, dia redha memalukan UMNO, meletak bendera lambang parti yang musuh UMNO. Tak sepatut berlaku begitu. Dan bila digugurkan nak marah pula. Dan bila digugurkan dia menyertai parti Perikatan Nasional. Memang pun kita nampak bahawa dia memang mirip ke situ. Teruskanlah. Begitu juga saya lihat begitu berlapang dadanya
mantan Menteri Jabatan Perdana Menteri, ahli Parlimen untuk kawasan Padang Rengas, Datuk Nazir Aziz. Beliau tidak bertanding. Dengan redha hati dia kata, saya cukuplah. Berilah peluang kepada anak muda untuk memimpin negara untuk masa depan. Walaupun peringkat awalnya macam Menteri Musti atau Menteri Sains dan Teknologi, Datuk Adham Baba. Memanglah pada bila dia nama tak disebut dan diganti orang lain, sebelum hari penamaan calon, memang terasa hati. Siapa pun sebagai manusia biasa terasa hati. Sebab mereka juga masih lagi ada harapan, ada perasaan untuk terus bertanding. Tapi dalam keadaan begini, nampak gayanya beliau berlapang dada. Saya ucapkan syabas pada Datuk Adham Baba di Tenggara. Begitu juga dengan Datuk Halimah Sadiq. Beliau adalah menteri. Dan bila digugurkan, dia pun berlapang dada menerima kehadiran Datuk Khalid Nordin bertanding di kawasan Kota Tinggi di Johor. Dan memang pada awalnya kita rasa huru-hara jugalah bahagian Pasir Salak. Datuk Tajuddin Rahman, memanglah beliau terkenal lah dengan sikapnya begitu. Tapi alhamdulillah, setelah dia duduk menung, mungkin dia memikirkan parti mengatasi segala-galanya, dia menerima kehadiran saudara timbalannya untuk dipilih sebagai saudara Zanabu, menjadi calon Parlimen untuk Pasir Salak. Begitu juga dengan saudara, tapi yang saya agak kecewa apabila Zahidi Zainal, dia memilih untuk bertanding atas tiket bebas. Begitu juga saudara Ismail Muttalib, di bahagian Maran, macam tak puas hati, bertanding bebas. Dia bagi saya lah, kalau orang begini, apa jadi? Akhirnya anda akan dipecat sebagai ahli UMNO. Kita memutuskan ikatan dalam ukhuwah perpaduan dalam sebuah parti yang besar. Ya, saudara, saya tengok Datuk Ahmad Hamzah di Jasin. Beliau begitu berlapang dada bagi laluan pada anak muda. Dan begitu juga dengan Datuk Salim di bahagian Jempol, di Parlimen Jempol, Negeri Sembilan. Mula-mula tu memanglah terasa hati, tapi akhirnya dia kata, saya tak adalah berterusan. Takkan kita nak mogok, takkan kita nak bermusuh selama-lamanya. Itu keadaannya, saudara. Macam Ismail Muttalib ni, dia tiba-tiba dia marah, dimaran, memilih Parti Perikatan Nasional. Terus kalah. Saya tengok juga, saudara, bagi anak-anak muda yang mengharapkan bahawa KJ ini adalah pimpinan muda, anak muda yang berjaya menjadi menteri dan sebagainya. Kali ini dia diturunkan untuk menghadapi cabaran. Dia harus menebus kekalahan kita di Sungai Buloh. Seandainya beliau benar-benar mantap, warga Sungai Buloh bersetuju menerima kehadirannya, insya-Allah dia akan menang. Kalau KJ mampu begitu, memanglah dia adalah calon pimpinan masa depan. Memang, tapi tak boleh nak buat sekarang. Takkanlah lah usia sekarang tiba-tiba nak jadi Perdana Menteri, nak jadi itu. Orang Cina kata man-man lah, saudara. Barisan Nasional akhirnya telah pemuktamadkan. Dan satu benda yang kita nampak, 7 kawasan ni agak kontroversi. Itu pertama, Cik Abdullah daripada PAS bertanding atas tiket UMNO. Begitu juga di Kuala Nerus, Datuk Khairuddin Takiri. Dulu orang PAS, Menteri PAS, tapi bila dia disingkirkan, bahawa UMNO Terengganu berlapang dada. Datuk Mat Said menerima kehadiran beliau untuk menjadi warga UMNO. Welcome. Dan begitu juga di Tanjung Karang, saudara Datuk Habibah Yusof, Ketua Wanita. Di bahagian Batu ni agak menarik, saudara, 10 calon. Dan kita menurunkan calon daripada MIC. Begitu juga di Badatul Razak. Memang ahli warga UMNO di Badatul Razak mengharapkan agar diberi kesempatan pada ketua bahagian Saudara Rizal. Tapi parti lebih penting. Sebab kita adalah gabungan Barisan Nasional, maka diberi kesempatan kepada calon daripada MCA untuk bertanding di kawasan Badatul Razak. Saudara, di Jempol, Saudara Syamsul Kahar bin Mat Dali bertanding, itu calon baru. Begitu juga di Kuala Pilah, P129 menurunkan calonnya itu Adnan bin Abu Hassan. Saudara, dalam parti pembangkang juga ada, bukan tak ada. Akhirnya macam Tian Chua, he's a founder atau orang asal menubuhkan Parti Keadilan. Jadi bila dia memilih untuk bertanding sebagai calon bebas di bahagian Batu, maka partinya terus membuat keputusan. Tian Chua dipecat daripada ahli
sebagai ahli Parti Keadilan. Maka berakhirlah era Tian Chua yang selalu dikenali sebagai antara pejuang hebat dalam keadilan. Tiada lagi lah kita akan mendengar akan datang Tian Chua bercakap soal Parti Keadilan. Begitu juga saya lihat satu benda yang tiba-tiba saja mantan Ketua Pergerakan Pemuda Keadilan dulu, mantan sisa politik pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu saudara Izzah Makno. Saudara Izzah Makno memilih untuk berada dalam Parti Rakyat Malaysia, PRM, parti yang berlambangkan kepala lembu. Beliau bertanding di kawasan Petaling Jaya, saudara. Itulah saya kata tadi, satu agak perkara yang lucunya, apabila Datuk Seri Wan Azizah tertinggal my cardnya, nasib baiklah pemandunya ada di luar segera mengantar. Kalau tidak, Kak Wan tak dapatlah bertanding di Bandar Razak, saudara. Itu yang saya dapat sekarang ni. Cuma dari laporan seluruh negara. Ini saya nak jelaskan pada saudara. Laporan dari seluruh negara bila diumumkan nama-nama calon. Saya dah bercakap pada anda, selepas saja penamaan calon, kita dah kenal pasti calon-calon yang bertanding tu, barulah kita boleh membuat analisa. Saya membuat analisa awal dalam 4-5 negeri. Besok kalau ada kesempatan, kita buat lagi 4-5 negeri. Dan seterusnya sampailah ke peringkat hari pengundian. Tapi bagaimanapun saudara, ini dapatan saya, laporan para penganalisa politik, para pengkaji dan orang yang melakukan survey. Nampaknya tiba-tiba saja saya, memanglah ini mengembirakan saya, tidak mengembirakan anda daripada parti lain. Sebab laporan saya terima bahawa calon-calon Barisan UMNO, calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional mendahului senarai calon-calon yang bertanding daripada pelbagai parti. Sebabnya saya faham, dulu pilihan raya yang ke-14 dulu, tahun 2018, dia sejumlah 4 parti ini bersatu tenaga menggempur UMNO Barisan Nasional. Tapi hari ini, sebagaimana saya katakan 2-3 minggu dulu, rakyat pun naik pening kepala. Tak tahu mana satu nak pilih sebab masing-masing saling serang menyerang. Keadilan serang parti PBM, PBM serang UMNO, UMNO serang parti DAP, PAS serang Amanah, bercelaru. Bagaimanapun saya bersyukur sehingga saat ini pimpinan UMNO tidak mengamalkan politik personality assassination. Kita tidak mengamalkan nak tuduh orang ni rasuah dan sebagainya. Sebab nak tuduh rasuah, saudara, semua orang ada. Nak tuduh penyakit, semua ada penyakit. Tapi apalah artinya? Yang paling penting, kita bercakap soal politik, kita mencari pemimpin yang ada wibawa, yang boleh membawa negara kita maju ke hadapan, yang boleh membawa negara kita menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Sekitar tahun 2023 yang begitu mencabar. Ini yang perlu kita titikkan. Bukan hanya kita mendengar orang dirasuah, kita kata orang dirasuah. Kita bila dengar orang kata begini, kita tak perlu kita melakukan satu pembunuhan peribadi dalam kita berkempen kali ini. Tapi yang jelas saya dapat, survey yang dilakukan ataupun tinjauan rambang ataupun tinjauan rawak yang dilakukan oleh beberapa portal memperlihatkan bahawa UMNO Barisan Nasional berada di hadapan. Anda tak suka dengar, nak buat macam mana? Saya bercakap faktanya. Antara sebab saya melihat, pertama-tama sekali apabila warga keturunan Tionghoa ataupun Cina sudah pun mula kembali untuk menyokong UMNO Barisan Nasional. Kerana mereka, macam saya katakan, bagi mereka, mereka nak tahu mana parti yang boleh memberi peluang untuk mereka kehidupan. Orang Cina kata, asalkan gua boleh cari makan. Yang kedua, mana parti yang menyantuni rakyatnya untuk mendapat peluang pendidikan. Dan ketiga, mana parti politik yang mampu untuk menyantuni masalah keselamatan. 3 permohonan mereka itu memang ada daripada garapan daripada UMNO Barisan Nasional. Dulu, kini dan selamanya warga Cina pun boleh cari makan. Kita mewujudkan dasar ekonomi baru, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di kalangan rakyat. Dari segi pendidikan, kita mengizinkan mereka nak buka sekolah pun buka lah, tak ada masalah. Mereka nak bagi didik anak-anak mereka, tak ada masalah. Dan keselamatan memang kita menekankan. Bukan hanya di Semenanjung, membawalah sampai ke Sabah dan Sarawak. Jadi keadaan 3 ini membuatkan saya melihat dapatan saya sekitar 16%. Dulu saya mengatakan seandainya 5% pengundi-pengundi keturunan Cina Tionghoa ini kembali pada UMNO Barisan Nasional,
maka besar kemungkinan anjung kuasa di Seri Perdana itu milik UMNO Barisan Nasional. Tapi bila saya dapat tahu daripada 16%. Ini dapatan saya. Tapi masa masih lagi berjalan. Kita masih ada lagi dalam tempoh 14 hari lagi. Segala-galanya boleh berubah. Saudara pengundi Bangga Datuk, mohon berkorban. Benam. Kenapa nak benamkan? Apa tujuan anda? Saya tak tahulah. KJ for President. Jadi anda pengkagum pada KJ. Teruskanlah, tak ada masalah. Tapi kenapa pula anda nak menggunakan quorum ini, memuja dan nak membenamkan macam mana? Saudara nak minta pengundi Bangga Datuk, orang UMNO pun takkan membenamkan presidennya. Itu keadaan saudara. Buatlah anda ya. Dan saya bagi tahu laporannya. Dan yang paling penting sekarang ni, warga Felda. Dulu, sebagaimana yang saya katakan, bahawa penduduk ataupun warga Felda sekitar 36 kawasan Parlimen Felda. Bukan Parlimen Felda, Parlimen di mana warga Felda itu dilihat sebagai dominan dalam menentukan kemenangan mana-mana calon pada pilihan raya 2018 ataupun pilihan raya ke-14 dulu. Sebanyak 36 kawasan Felda. Hari ini warga Felda sudah pun kembali. Mereka lebih yakin pada UMNO Barisan Nasional. Ini keadaannya saudara. Saya nak marah pada saya, marahlah. Saya melaporkan. Sebagaimana saya katakan, ini adalah pencerahan politik, sekadar memberi informasi. Saudara tak percaya, turunlah ke kawasan Felda, bertanya dengan warga Felda. Memang dalam Felda tu adalah parti PAS, ada parti Keadilan, ada parti UMNO, ada daripada parti Bersatu, ada daripada parti Pejuang. Semua ada di situ. Tapi majoritinya, kita harus melihat dari segi majoriti. Ini sistem demokrasi. Suara ramai itu menentukan segalanya, saudara. Dan ini saya nak bagi tahu kepada anda. Nak marah, marahlah. Ini keadaannya. Saat ini Perlis. Dapatan saya 2 kursi parlimen itu kekal. Itu satu kursi Padang Besar, satu lagi Arau. Walaupun Syahidan bertanding, saya tidak nampak sebab dapatan saya, teman-teman yang tinggal di Arau menghubungi saya, kata jangan risau. Yang membuat onarnya, konon menurunkan bendera UMNO, menutup dan sebagainya, itu adalah mereka yang pak pacak aja. Tapi sekarang ini sudah pun kembali semangatnya untuk memenangkan calon daripada Barisan Nasional. Itu yang berlaku di Perlis. Saya tak kata 3 kursi, ada 3 kursi parlimen, tapi 2. InsyaAllah. Begitu juga di Kedah. Di Kedah, UMNO besar kemungkinan dapat menguasai 3 kursi parlimen. Dan 4 kursi lagi itu dalam kawasan Kelabu. Ini dalam kita menjalani sampai 14 hari itu dapatlah kita tahu apakah benar-benar ada yang 4 ini kembali pada UMNO. Di Kelantan 3 kursi. Saya tak dapat dia nak kata banyak. Walaupun ada lebih kurang dalam 12 calon bertanding kawasan. Di Kelantan UMNO Barisan Nasional ada 3 kursi. Begitu juga di Terengganu saudara. Di Terengganu insya-Allah UMNO make a comeback, walaupun contohnya Ulu Terengganu. Di kawasan Ulu Terengganu, White Rasul, beliau melompat menyertai Perikatan Nasional. Warga di Ulu Terengganu menanti masa untuk menghukum beliau kerana beliau sanggup meninggalkan perjuangan untuk menjadi katak-katak menyertai PN. Di Perak, ini agak memberansangkan. Saudara, daripada 24 kursi parlimen, dapatan saya ada 14 kawasan parlimen bakal ditawan oleh UMNO Barisan Nasional. Dan 2 lagi itu masih lagi dalam Kelabu. Kalau sentuhan dilakukan, insya-Allah Perak akan menyumbang sekitar 16 kursi parlimen. Kalau kita tengok nantilah, lepas pilihan raya nanti, tanggal 20 bulan, saya rekod apa yang saya katakan ini, di mana saya betul, di mana saya salah. Barulah saya dapat tahu sejauh mana kita membuat analisa ini. Biarlah analisa yang menjurus kepada ahli-ahli peringkat akar umbi, saudara. Bukan ahli UMNO, saudara. Warga akar umbi. Mereka yang berdiri di atas pagar. Dan lebih-lebih lagi, kita kena ingat, saudara, daripada jumlah 21 juta pengundi, 10 juta adalah datang daripada pengundi-pengundi berusia di bawah 40 tahun. Termasuk mereka yang secara otomatis menjadi pengundi. Anak-anak muda, usia 18 tahun ke atas. Yang berusia 18 hingga 21 tahun, sekitar ada lebih kurang 46 juta. Dan dapatan saya mengatakan saat ini 36% kalangan mereka sudah memihak pada UMNO Barisan Nasional. Saudara nak marah? Marah.
Bagaimana yang 21 tahun ke atas, 21 tahun ke atas membawa pada 40 tahun, mereka mahu mencari, melihat kestabilan politik dan mereka memilih untuk bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Di Pulau Pinang, Perak 14, Kelabu 2 di Pulau Pinang. Saya tak cakap besar, saya cuma 2 kursi je. InsyaAllah, tapi 1 Kelabu lagi. 2 kursi itu tentulah kursi 1 di Kepala Batas, Nana Marikan. Dan 1 lagi Tasik Gelogo. Memang kawasan itu kawasan dulu kubu UMNO. 1 lagi itu besar kemungkinan di balik pulau. Saudara. Ini kemudian di Selangor. Selangor walaupun sekarang ini diperintah oleh Pakatan Rakyat atau PKR majoritinya, tapi saya melihat 6 kursi itu sudah pun hampir dalam genggaman. Macam saya katakan, kursi Sabak Bernam, kursi Sungai Besar, Tanjung Karang, Kuala Selangor, saudara. Begitu juga Kuala Langat, Ulu Langat. Dan ini adalah kursi-kursi yang bakal dikuasai oleh UMNO. Dalam keadaan kelabunya lebih kurang dalam 3 kursi. Di wilayah persekutuan, insya-Allah UMNO akan dapat menawan sekurang-kurangnya 4. 1 itu dalam kelabu. 4 itu ialah kursi di Tibangsa, di Putrajaya, di Labuan, dan dapatan saya di Setiawangsa. 1 kawasan kelabu itu di Batu. Sebab ramai sangat bertanding, jadi undi terpecah, besar kemungkinan calon daripada UMNO, daripada Barisan Nasional, calon MIC, mungkin beliau akan menyumbang 1 kursi pada Barisan Nasional di Parlimen Batu. Begitu juga di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, di situ ada 5 kursi parlimen yang bakal dikuasai oleh UMNO. Termasuklah Rembau, Tampin, saudara. Bukan di politicians. Saya bercakap ni yang nyata supaya anda dapat melihat bagaimana saya katakan, saya memberi pencerahan. Kemudian di Johor. Johor ini sebagaimana yang saya terangkan beberapa malam lalu, memang warga Johor sudah pun mahu menebus kembali kesilapan yang mereka lakukan. Walaupun Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk On Hafiz, seorang anak muda yang begitu yakin bahawa UMNO sudah pun kembali mahu melihat bahawa Johor itu adalah kubu ataupun the last bastions of this political for UMNO. Kubu UMNO. Datuk On Hafiz meramalkan boleh dapat 20, tapi dapatan saya sehingga saat ini ada lebih kurang 18. Dan 3 lagi dalam kawasan Kelabu. Jadi artinya kalau 3 tu masuk menang, berarti 21 kursi. Bukan lagi 20. Di Pahang, saat ini memanglah kubu. Boleh dikatakan hampir ke semua. Hampir ke semua. Kecuali mungkin di Kuantan sajalah. Di Kuantan saja, Poziah Saleh. Itu terpulang juga pada pengundi-pengundi bukan Melayu. Kalau tidak, maka Pahang semua sapu. Jadi dari keseluruhan saya nampak bahawa sekitar dalam 92 kursi parlimen di Semenanjung ini bakal dikuasai oleh UMNO Barisan Nasional. Dan kita ada 166. Daripada 166 tolak 92, lebih kurang dalam 74 kursi. Itu dikuasai oleh parti-parti daripada Keadilan, daripada DAP, daripada Amanah, PAS dan sebagainya. Sebagaimana yang saya nyatakan pada saudara bahawa peperangan kali ini ataupun perjuangan untuk merebut kursi-kursi kali ini, saya nampak 2 parti saja yang benar-benar mempunyai upaya yang berkemampuan untuk merubah pola politik negara kita ni, iaitu UMNO dan Parti Keadilan. 2 parti saja. Dan kalaulah ini berlaku, Sabah, UMNO Sabah bakal menyumbang sekitar 8 kursi. Walaupun mereka bergabung dalam PRS gabungan parti rakyat Sabah. Banyak di Sabah ada 25 kursi parlimen. Tapi saya letak 8 saja. Tak sampai pun 50%. 8, 25, sekitar dalam 35%. Barisan Nasional boleh dapat. Dan kalau itu berlaku, Sarawak telah pun memberi kenyataan secara terbuka, iaitu Datuk Premier Sabah, Datuk Abang Johari. Dia kata kalau siapa saja parti yang dominan di Semenanjung, maka dia akan membantu untuk mencukupkan. Jadi saya melihat Sarawak ada sekitar dalam 25 kursi.
Seandainya, saudara, seandainya Sarawak, Sabah 25 campur dengan 20 campur 8 campur 92, besar kemungkinan kerajaan akan dibentuk nanti adalah kerajaan UMNO Barisan Nasional sejumlah 125 kursi. Tak ada perlu lagi nak campur-campur dengan parti lain. Dia macam mana kata yang Datuk Seri Zahid Hamidi nak bawa dengan kongsi dengan parti itu, parti ini, tak ada. Kalau dah 125 kursi, dia dah jadi dominan, menubuhkan kerajaan, maka pada tanggal 20 November nanti terbentuklah kerajaan yang baru yang didominasikan UMNO Barisan Nasional. Saya nak marah-marahlah. Itu dapatan saya. Kerana sekarang ini, apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO adalah merupakan jajaran baru. Dan kepada anda, terpulang. Saya insya-Allah, saya akan berada di Bagan Datuk ini untuk meninjau. Besok pukul 11 pagi, saya akan bertemu dengan penduduk-penduduk Bagan Datuk. Tanya mereka sendiri. Saya nak berjumpa di peringkat akar umbi. Bukan daripada ahli UMNO, daripada akar umbi warga Bagan Datuk. Mungkin 3 petang kita jumpa lagi dengan peniaga-peniaga. Saya akan berada di sini selama 3 hari untuk meninjau. Kerana banyak sangat orang duk kata Presiden UMNO itu dan ini. Saya memilih. Dan selepas itu saya akan berada di kawasan pembangkang yang hebat di wilayah. Itu bahagian saya, bahagian Seputih. Kemudian saya akan berada di Shah Alam untuk meninjau sejauh mana kekuatan dan kemampuan Saudara Syam Jalil untuk menempah tiketnya berada di Parlimen. Seterusnya saya juga akan nak ke Langkawi. InsyaAllah saudara, pada 11 bulan nanti saya akan berada di Langkawi untuk meninjau kedudukan bagaimana untuk nasib mantan Perdana Menteri selama 22 tahun, lepas itu 22 bulan, Dr. Mahathir akan berhadapan dengan Datuk Amir Shan. Ya saudara, jadi bila saya memberi pencerahan ini, saya hayatilah. Saya bukan membaca itu dengan membaca, tidak. Saya cuba menghadamkan. Ya saudara, saya minta maaf dalam keadaan yang letih begini daripada Gua Musang. Mungkin saya tak dapat menyantuni anda satu persatu. InsyaAllah besok atau lusa kita akan bersiaran lagi. Jumpa saya jam 11 pagi besok. Saya akan melaporkan dari Bagan Datuk, Perak. Untuk itu saudara, tenang-tenangkan fikiran. Jangan marah-marah. Kita saling bermaaf-maafan. Seandainya saya melakukan kesilapan, saya mohon maaf. Saudara Ismail, sila ulaskan tentang Zahid yang berucap cakap apa tu? Yang berucap cakap Tok Mat akan dimasukkan ke penjara. Itu yang lepas. Mungkinlah besok saya akan ulas. Mungkin sepanjang saya ada berada di Bagan Datuk ini, saya cuba mengulas, saya dapat berjumpa dengan beliau, saya nak tanyalah. Saat ini saya tak ada kesempatan lagi sebab beliau pun sibuk dengan urusannya. Dan beliau harus menjelajahi seluruh negara. Dan hari ini seluruh negara di setiap kawasan Parlimen sedang mengadakan musim pilihan raya. Selamat berjuang teman-teman. Anda wakil parti apa saja pun, ingatlah, santunilah dengan harmonis kita warga cinta damai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.